Alright. So kita tengok sini sampai minggu keempat kita ada web week 4 ni ada web RTC. RTC ni maksudnya kita nak dia RTC tu real time communication lah. Dia untuk membolehkan kita share screen kita hantar ke internet ataupun hantar kepada web. Seperti mana yang sekarang ni lah, kalau you tengok dekat browser tu kan you boleh tengok saya punya image ni kan ataupun broadcast saya punya screen ni. So itulah yang you akan belajar. Satu lagi kamera. So kamera tu pun you boleh shoot ke dalam browser. You boleh broadcast live you punya webcam tu ke dalam browser. So itu adalah web RTC lah. So itu kita akan belajar selama 4 minggu lah. Semuanya berkait dengan web RTC ni, dia berkait dengan kamera, dengan screen capture. Tapi semua tu kita akan buat di bawah WebSocket punya topik lah. Okay. Untuk kita hantar ataupun untuk kita buat satu application real time. Real time tu macam webcam lah. Webcam tu di real time kan datang kan. So macam tu. So selepas minggu keempat tu sepatutnya you dah boleh buat you punya WebSocket sendiri. Dan minggu kelima dah kena ni minggu raya you dah cuti ni. Week 5 ni tak ada kelas. Week 6 pun tak ada kelas. Tapi you kena take attendance. 2 minggu tu adalah untuk you siapkan projek masing-masing. Okay. So you kena buat projek WebSocket untuk transmit webcam ataupun screen capture ke apa. Individu. Dan you kena buat dalam video dan kena explain dalam video. Macam mana you buat benda tu. So bagi 2 minggu. So week 5 and week 6 kan. Kemudian bila dah naik lepas raya nanti cuti raya kita akan tengok online media streaming. Ini untuk belajar streaming. Basically WebSocket tu pun dia adalah streaming. You buat sendiri streaming. Tapi yang ni lebih kepada teknologi lah. So selepas raya tu dia lebih light sedikit. Sebab you guna software yang dah ada. And then you buat live streaming. Contohnya you guna YouTube ke. And then live streaming. You punya program tersebut. So mungkin you kena buat forum ke. Kena buat discussion ke dalam kumpulan. Tapi event tu berlangsung secara live streaming. Okay. Alright, sampailah minggu ke-10 dan minggu ke-11 ke atas ni multimedia over network. Ni teori je. Okay, dia teori saja. Dah masuk final lah. So ini banyak kepada topik-topik networking. Contohnya multimedia networking. Semua tu dah ada video lah. So basically ini kena banyak menghafal sebab dia punya ni banyak teori. So, tak ada banyak buat lah, tak ada coding pun semua adalah teori. Contohnya apa itu multicast, ni broadcast tu apa beza ni, so teori lah. So final exam pun dia adalah teori saja. Okay, jelas apa yang akan kita cover. Alright. So kita back untuk topik hari ni. Alright. Sebelum kita pergi kepada WebSocket, kita tengok teknik-teknik yang kita guna untuk communicate dengan browser. So untuk kita communicate dengan browser, dia ada beberapa teknik. Teknik yang pertama guna HTTP. Okay, HTTP. Teknik kedua menggunakan HTTPS. Tapi teknik tu sama je, cuma beza dia hanyalah dari segi security je, security. Teknik HTTP dan HTTPS ni maksudnya dia teknik request, client request and then server akan reply. Itu je teknik dia. Okay. Kemudian dia ada satu teknik dipanggil sebagai, itu dipanggil pooling. Pooling. Maksudnya dia ada dua lah. Satu push, satu retrieve. Okay. Apa beza push dengan retrieve tu? Retrieve, kita sebagai klien, kita yang minta data daripada server. Kita yang initiate action tu untuk dapatkan data daripada server. Okay, push ni, kita tak buat apa-apa dekat browser kita, tiba-tiba dapat data daripada server. Itu push. Okay, push teknologi. Okay, yang retrieve tu, dia ada dua bentuk kita buat retrieve. Satu polling, satu lagi
long polling. Ada dalam nota ni. Saya semua bahan ni ada nota, cuma saya tak sentuh secara detail lah. So, you boleh baca sendiri sebab kita punya ni more on practical. Kita baca sikit lah, WebSocket overview. Okay, so WebSocket ni dia support untuk true concurrency. Concurrency ni maksudnya secara real time lah. Okay, secara real time. Ini dia explain tentang URL sikit. URL tu apa? So dia ada skema kat depan ni, dia ada host, ni nama server kita. Dia ada port yang kita nak connect. Biasanya HTTP tu kita tak nampak port dia. Contohnya klip ni tak ada kita mention port . Tapi dia adalah sebenarnya adalah port 80 . Kemudian dia ada server dia. So ni adalah skema URL. Kalau you tengok kat sini HTTPS ataupun HTTP, itu kita menggunakan communication protocol HTTP . Tapi kalau kita nak guna WebSocket, kita akan guna WS depan dia ni . WS tu WebSocket punya ni. Okay, so ni kita ada duplex communication. Duplex tu maksudnya dua komunikasi tu ada dua apa tu? Dua tempat apa ataupun dua hala . So duplex tu maksudnya dua hala. Kita boleh hantar data dan dia pun boleh hantar data. Dalam kes kita client and server lah. Okay. Kalau you buka radio, you boleh hantar tak data ke radio? Tak boleh kan? Tu dipanggil apa? Simplex ke apa? So kalau duplex, you boleh hantar. Contoh television, tu bukan duplex, satu hala sahaja. Daripada server, hantar ke television kita. Itu satu hala. Tapi internet ni, kita boleh dua hala. Dia ada server, client. So dua hala pun dia ada beberapa jenis dua hala tu. Okay, yang pertama polling. Polling ni maksudnya dia ada interval dia. Within, contoh kita buat setiap 5 saat, kita akan request daripada server. Baca data daripada server. Okay, setiap 5 saat. Itu dipanggil polling. Long polling, kita akan hantar data ke server, tapi server tu tak akan terminate selagi dia tak hantar data ataupun selagi dia tidak time out. Okay, kalau tadi polling tu, kita setiap 5 saat, kita hantar data, dapat data. Kita hantar ke server, dapat data daripada server. Tapi setiap 5 saat. Kalau long pooling tu, kita hantar data ke server, tapi server tu selagi dia tak ada data, dia tak akan terminate kita punya connection tu. Okay. Kalau dalam, biasa kita tengok dekat kita punya browser tu, yang dekat atas ni, dia berpusing tu kan. Itu maksudnya server masih tak terminate data dengan kita. Okay. Kalau kita buka browser tu, dia punya ni macam tak habis dia punya ni berpusing. Itu maksudnya long pooling lah. Tapi dalam kes tu mungkin server busy lah. Tapi kalau kita design, memang kita design untuk jadi macam tu. Bila ada data je baru server akan hantar ke kita. Itu dia panggil long pooling. Kemudian streaming. Streaming ni lah WebSocket. Streaming ni dia menggunakan protokol lain. Dia tak guna dah HTTP. Dia adalah setiap masa ada connection dengan server. Dia tak terminate. Contoh kalau kita tengok kat sini, ini PDF ni kan, saya dah buka. So ada tak lagi connection dengan server? Tak ada dah. Sebab dia dah download kan. Kalau saya nak ada connection baru, saya akan buat refresh lah. Okay, bila saya refresh, saya akan connect ke server, dapat data baru. Bila dah data tu hantar ke klien balik, dia terminate di situ. Dia habis di situ. Okay, tapi streaming ni dia tak macam tu. Lagi kita buka URL tersebut, dia akan ada live connection. So anytime server boleh hantar data kepada kita dan anytime kita boleh hantar data ke server tanpa perlu buat pooling tu lah. Contohnya macam YouTube lah. Okay, YouTube tu kalau you buka YouTube, sentiasa je dia boleh tengok. Tanpa kita perlu refresh . Contohnya you buka YouTube, you nak fast forward, you just click fast forward, dia tak akan refresh page tu . Tapi data tu dia akan hantar yang you fast forward tersebut.
Okey, satu lagi kaedah guna eject. Kalau polling, long polling ni dia semua you tak nampak lah, you akan nampak depan ya. Maksudnya kalau you refresh ni, you akan tunggu. Okay, bila dah habis, you akan dapat data dia. You nampak lah, tunggu daripada server, you nampak lah sini berpusing ya. Kalau guna eject ni panggil pushback ni, you tak nampak sebab dia berlaku secara background. Dan kita punya website ni pun tak akan refresh. Okay, dia berlaku di belakang, di secara background kan. Okay, HTML5 ni you punya HTML biasalah, tu yang normal punya. Kalau polling, setiap ada interval dia, setiap berapa second, you akan request kepada server. Long polling you buat sekali, dan you tunggu server tu dah ada data, dia akan terminate, ataupun kalau selagi tak ada data, dia time out. Bila time out, baru you akan buat balik polling baru. Tapi ni bukan based on interval lah. Bila time out dulu, baru dia akan buat long polling baru. Kita ambil contoh kita ambil contoh. Kita buat contoh sikit. Menggunakan chatting application Chatting application. Okey, kita ada klien ni PC kita. Okey, ni klien ataupun PC kita lah, ataupun browser. So, kita ada server. Okay, server. Ada satu lagi klien. Sekarang ni sensor kita, sensor. Tapi dia klien juga, dia akan hantar data. Bila ada data je, dia akan hantar. Bila contohnya sensor temperature. Okay. So sini dia akan ada sensor temperature. Kalau katakan 40 darjah Celsius, maka dia akan hantar data ke server. Sebagai alert sebagai alert. So kita klien, kita buka browser kita. So kita boleh query berapakah temperature sekarang ni. So sekarang ni katakan 30. So tak ada data baru lagi sebab data baru hanya akan sampai kita dah set tu bila dah 40 darjah Celsius. So klien request, ini dipanggil request. Okay, dan server akan hantar balik data dia 30 darjah Celsius. So view lah dekat kita ni 30 darjah Celsius, view dekat kita in browser kan. So ini bila kita klik, ni HTML lah. Okay. Kalau kita guna polling, ni HTML file lah, maksudnya kita klik, kita refresh ataupun klik link, baca server return. Tu HTML file. Ni HTML lah, disebut situ file lah. Okay. Kemudian kita tengok polling. Polling ni biasa kita guna JavaScript lah. Okay. So ni sekali kita yang buat kita yang request. So kalau polling pula, kalau polling ni, so every 5 second. Every 5 second dia akan request, dia akan server akan baca data, so dia akan hantar ke sini setiap kali 5 saat. So proses ni akan berulang setiap kali 5 saat. Waktu kita guna polling. Polling ni biasa kita guna JavaScript, guna yang set timeout ataupun set interval tu. Okay. Long polling pula, long polling So beza dia sini yang pening sikit. Polling, satu lagi long polling long polling. Ni every 5 second dapat data. Every 5 second hantar dapat data. Okay, tu polling. Long polling ni, kita akan hantar data sekali. Okay. Kemudian dekat server ni, selagi tak ada data, contohnya katakan tak ada data lah. So, selagi tak ada data, dia akan pusing kat sini sampailah dia time out. Okay, ataupun time out ataupun sampai ada data lah. Okay, katakan dia query pada pukul 8 pagi. Okay. Okay, so masa 8 pagi belum ada data, 8 1 minit pun boleh ada data. Bila 8 5 minit ada data, barulah dia akan
transfer data tu ke sini. Waktu benda ni berada di server ni, proses ni berlaku di server, ini dia akan jadi yang macam loading lah. Ke sini kita akan nampak loading lah. Browser kita dia jadi loading. Okay, dia akan loading. Tapi sampai bila ni? Adakah sampai pukul 9 baru dia akan transmit data? Itu bergantung kepada setting server kita. Time out lah. So time out ni kita boleh setting dekat server Apache kita punya Apache web server tu. Boleh set lah. Tak ada time out ataupun you boleh buat lah. Default dia biasa 30 saat lah. Default dia 30 saat. So within 30 saat, kalau tak ada data juga, dia akan time out. Okay. So bila time out tu, kita akan hantar balik data tu. Okay. Tapi kalau katakan dalam masa 5 saat baru ada data, dia tak time out, dia akan hantar je lah. Itu long polling. Okay. Berbanding yang ni every 5 second, dia habis lah. Dia habis kat sini, kalau tak ada data, dia terminate terus. Kalau sini tak ada data, dia tunggu dulu. Selagi tak ada time out, bila ada data, dia akan hantar. Tapi kalau dah time out pun, dia akan hantar kosong lah. Itu long polling. Lebih beza. Web socket pula. Okay, satu lagi web socket. Web socket ni, kita panggil URL tu sekali. Web socket, guna warna lain. Okay. Ini web socket. So, web socket. Ini web socket. So, selagi, dia bukan selagi ya. Semasa kita buat query web socket tu, automatik dia akan create connection ke sini dan ke sini. Dia tak akan terminate selagi kita berada dalam page tersebut. Lagi tak close browser lah. So anytime kalau ada data dia akan hantar lah. Tu yang YouTube tu. Dia tak nampak loading kan. Sebab ada data dia akan hantar. Loading tu kalau ada latency network lah. So kalau ada data dia akan hantar. So kalau you buat graph kat sini, dapatlah graph. Tanpa you kena refresh page ni. Okay, satu lagi. Ini tak kata minit. Ni web socket kita akan tengok nanti. Yang ni yang polling ni. Ada satu lagi. Nama dia eject tu. Tu eject. Okay. Ini waktu kita klik tu. Setiap kali kita klik. Selagi tak dapat mesej daripada server ni. Dia akan jadi loading kita punya ni. Browser tu. Okay. Ataupun bila dapat data dia automatic refresh. The whole page. Dia akan refresh. Okay. Kalau eject ni. Dia tak akan, walaupun data tu tak sampai lagi, dia tak akan refresh the whole page ni. Contohnya, sini ada tajuk, sini ada title. Okay, ni website kita. Title, sini ada gambar ke apa. Picture. Sini ada value. Okay, kalau guna eject, data tu tak ada lagi. Sini dia tak akan refresh. Bila data ada, dia hanya refresh dekat sini saja. Yang atas ni tak refresh. Tu tak nampak blinking tu tak ada lah. Tu eject. So semua ni coding Kalau nak senang, kalau you tengok coding, senanglah. Okay, saya tunjuk sikit coding. Right. Ni eject, ni HTML. Kita kena buat server satu. So, you all boleh guna server yang ada dekat FIK ni. Boleh masuk MyFit. Kalau dekat luar, you kena masuk uniza.net. Okay, uniza.net. Tapi yang dekat dalam, maksudnya kalau you guna network Uniza, you boleh guna yang ni. Login sebagai student, so saya sebagai staff. Nanti you akan dapat samalah.
Okay, so ni server MyFit kita ya. So you pergi dekat sini, ambil yang Fit hosting ya. Fit hosting. So sini ya. So katakan saya buat file ya, saya buat file. Tepung. Saya buat coding sikit lah PHP ya, coding sikit PHP. Okay ya. So ini saya buat server coding sikit. So untuk dapatkan time dekat server. So ini dekat server. PHP lead. Alright. Besarkan sikit. Right. So nak access ni, just klik my website ni dan saya buat di test ah. Test tu dekat kena buat dekat public ya. So sekejap saya kena alih ni. Time server, time server. Okay, ni saya alih masuk dalam public ya. Dia kena letak kat public. Kalau tak letak public pun boleh. So kena kat sini ya. Ni ya, time server. Okay, so error sikit tu. Ya, Monday. Yes. Right. Okay, you nampak kat sini ya. Tengok kat sini, bila saya klik ni, dia macam loading kan. Ataupun saya buat lambat sikit, saya buat sleep kat atas ni. Sleep 2 second. Nampak dia loading kan. Selepas 2 second, dia dapat data. Okay, ni panggil apa ni? Web socket, long pooling, eject, apa dia panggil ni? Ni HTML lah. Ni HTML. You request and then dapat data. Nak jadikan dia sebagai polling macam mana? So you buat satu lagi script dia, script JavaScript. Okay, set JavaScript ya, JavaScript. Okay, set interval. Okay, sini nama function reload every 1 saat. Okay. So kena buat function nama reload dokumen dot okay, JavaScript untuk reload reload page. Location dot reload location dot reload. So ni every 1 second set interval pula, set interval. Okay. Tak perlu ada yang tu tak perlu ada ni. Right.
Set interval ni adalah JavaScript yang mana dia akan panggil function ni setiap 1000 milisecond ataupun setiap saat lah. Every second dia akan panggil function ni. Function ni buat apa? Dia akan refresh lah page ni. Bila refresh dia akan wait 2 second, kemudian dia akan keluarkan date dia. Dia save. Okay, so bila saya refresh page ni, tengok dia akan loading yang tu. Kemudian dia loading balik. Kan saya tak buat apa-apa ni. Dia loading. Itu loading balik. Okay. Maksud tu dia okay, ni adalah dipanggil polling lah. Ni adalah polling ah. Kalau you stop ni baru tak boleh agak dia kena tutup sini ya. Every 3 saat lah. Okay, 19.36. So automatic selepas 3 saat dia update balik. Tengok di refresh ya. Contoh saya highlight ni ya. Saya highlight. Okay, saya highlight. Bila refresh, dia akan reload balik page ni. Satu page tu dia reload. Tengok, saya highlight. Satu page dia akan reload balik. Jadi dia unhighlight balik yang tu. Tu polling lah. Long polling ni dia dekat server. So ini coding yang dekat server. PHP ni coding dekat server. So kat sini lah. So mungkin dia kata why tak ada data lagi, dia akan pusing je kat sini. Jadi dia tak akan return. Echo ni dah return dah. Dia akan habis, dia akan return kat sini. Tapi kalau dia ada sleep ataupun dia buat sini why no data. Sama dengan ni. Selagi data tu tak ada, dia tak akan return. Tapi bila data tu ada, dia akan keluar gelung dan dia pergi kat sini. Okay. Maka dia akan terminate. Kalau tengok kat sini, dia loading, hantar data, dia terminate. Ya, habislah loading dah. Tapi kalau long pulling ni, kalau saya buat macam ni, Y true, Y1 ni, dia tak akan terminate lah. Tak akan terminate selama-lamanya. Sehingga time out tu berlaku. Ini long pulling. Okay. Ni saya nak tunjuk eject pula. Eject. My server time. Kat bawah lah. Okay. Okay, tengok. So, dalam masa 3 saat, dia reload. Dia akan refresh semua balik. Dia akan refresh yang ni. So, eject pula. Okay, eject. So, saya nak tunjuk eject ni. Ni adalah polling. Bukan long polling. Ni adalah polling. So, kalau eject, saya kena buat file lain lah. Yang dapatkan waktu ni file lain. Sebab dia eject ni dia akan panggil cara background file lain tu. So katakan dekat sini saya tak letak kat sini coding dia. Okay, saya buat div je. Div id sama dengan time server. Ini div. Okay. So saya buat file baru. File baru. Time server now .php. Okay, so saya paste kat yang ni. Yang ni pun dia akan sleep dulu. Kemudian baru dia viewkan ni ya. Just nak tunjuk bezel sedikit je. Sebab tu saya buat sleep. Cuma nak tunjuk dia tak akan kacau kita punya main page tu. Main page kita dekat sini ya. Dekat time server ni. Okay. So kalau saya reload ni tak ada time server ni. Okay, tak ada time server.
So kita akan panggil secara eject. Eject. JavaScript. Okay, ni eject. Okay, so dalam function ni, saya tak suruh dia reload satu page, tapi saya akan panggil value dia. So value ni saya nak panggil daripada URL yang time server now tu. Ini time server now. Satu file lagi yang ada tu. Yang ada masa. So sini saya buat every 1 saat dia akan reload. Dia akan reload sini. So sini dia akan postkan value time server ni. Dengan respon daripada sini. Respon daripada server kita. Server tu dia akan respon time lah. Okay, so dia macam sama juga. Set interval, reload every 1000 saat. Tapi apa yang dia buat kat sini adalah dia guna eject. Ni dekat background. So dia tak akan refresh kita punya page tu. Saya refresh yang ni. Okay, selepas 3 saat dia dapat value. Saya highlight ni. Kita tengok berubah value dia. Ni sebab dekat server ada sleep. Tapi dia tak refresh macam ni. Kalau dia refresh dia akan jadi, dia buanglah highlight ni kan. Tapi jam ni masih lagi updated. Ni eject. So tak nampak lah proses tu. So ni adalah eject. Tapi ni still tak real time juga. Sebab apa dia tak real time? Dia sebab kita buat ni lah. Every 1 saat. Real time ni bila berlaku event baru dia hantar. Tu real time. Ini kita yang set masa tu. Every second. Walaupun tak ada apa-apa, every second kita query. So dia bukan lagi real time. So untuk real time application dekat web, kita kena guna apa? Guna WebSocket. Okay, so saya tunjuk WebSocket pula. Ini kita tengok okay. WebSocket, server kita WebSocket perlukan coding server lah. WebSocket tu dia kena ada server and client. Kalau PHP tadi tu kita punya coding lah, PHP tu adalah coding kita kan. So WebSocket pun dia ada server coding. Tapi itu kita akan belajar minggu-minggu akan datang. So kita akan guna WebSocket yang dah ada. Okay, yang dah buat guna WebSocket, kita sebagai klien kita baca daripada server tu. Iaitu yang dah ada kita guna Firebase. Okay, Firebase tu dia adalah WebSocket protokol. So kita buat satu demo sikit untuk Firebase. Jadi tengok tadi saya buat time server.php, itu adalah coding untuk server side. So sekarang ni untuk coding WebSocket dia lain sikit lain banyak lah. Dia bukan guna protokol HTTP. So ini kita guna dahulu server yang dah ada Firebase untuk kita dapatkan feel apa itu WebSocket, apa kegunaan WebSocket. Selepas ni kita tak guna Firebase, kita akan buat kita punya server sendiri WebSocket tu. Okay, tapi untuk kita dapat feel hari ni, baru intro ni, kita nak tengok apa gunanya WebSocket tu. Kita guna yang server yang dah support WebSocket tu, iaitu Firebase. Okay, so kita buka Firebase, kena register, so you kena sign in. So boleh guna email masing-masing, saya guna email saya. Hari ni you tengok je dan you cuba faham. Kalau ada soalan boleh tanya. Hari Khamis baru you buat. So bila hari Khamis maksudnya
Setiap hari Khamis adalah kelas online. Okay, setiap hari Khamis. Okay. Tapi bukan online. Online tu maksudnya nanti hari Khamis pukul 9 sampai pukul 10 you kena siapkan kerja tu. Dah kena submit secara online. Okay. Jadi sign in. Sorry. Okay, get started balik. Ini saya dah login lah menggunakan sebab saya dah login ni. Dah login sebagai Gmail. Kalau you belum ada Gmail, boleh login, dia keluarlah page tu dan you boleh login guna Gmail masing-masing. Okay, so kita akan guna server ni. Just untuk demo je. So letak, step pertama kita kena create project dahulu. Get started ni. Dia keluar page yang ni, add project. Okay, you buat kat sini. Web socket. Ni nama apa-apalah, nama project you lah. Continue, ni dia akan tanya lah, continue je. Ini pun continue je. Ni kena accept lah. Okay. Nampak kat sini dia preparing project, tunggu dulu. So Firebase ni bukan saja ada WebSocket, ada banyak benda lain lagi. Tapi kita akan fokus pada database dia. Database dia adalah real time. So real time tu sebab apa dia guna dia kata real time sebab dia adalah WebSocket. MySQL dia tidak real time sebab you kena klik baru dapat data. Tapi kalau Firebase ni database dia adalah real time sebab tanpa you klik dia akan hantar data juga. Okay, bila you dah klik tadi, dia akan paste ke sini, dia akan kembali ke sini. Terus seterusnya you kena buat satu, kita nak guna database real time dia, database real time. So under WebSocket ni, kita nak buat satu database real time. So you pergi dekat sini, build ni, real time database. Okay, dan just klik je create database. So database ni adalah database real time, dia tak sama macam MySQL tu. Okay, next. Dia ada security rules ni, kalau you buat false ni ada problem sikit, so kita buat true nanti, tapi tak apa, kita buat enable dulu. Okay, so ni adalah database dia. Database dalam format URL je. Ni adalah database real time. So mungkin you tak nampak lagi apa maksud real time. So kita tengok dulu. So ini adalah database dia. So macam mana kita nak buat data dalam dia. Sebelum tu rules ni you kena set sebagai false dan sebagai true. Kalau tak, dia akan require you untuk login lah untuk baca database ni. So kita tak nak ada login, kita just nak view je. So ini kena set sebagai true. Okay, true. Publish. Publish tu macam save lah. Back kepada data. Ini kita punya database. So kita nak add satu data baru dalam database kita ni. Dia tak ada table lah. So database ni konsep dia macam ni. Real time punya. Tak ada table. Kita add baru. Key kat sini. Katakan. Buat kat sini nama saya. Bawah nama saya ada status. Saya nak buat status. So bawah nama saya ni ada status. Contohnya. Ada date. Satu lagi di bawah Suhailan ya. So ada dua field yang saya nak buat bawah saya ni, date, satu lagi status. Right. So date kita masuk value dia 2024 bulan Mac 12 bulan. You kena enter, klik enter. Kalau you bawa ke sini dia tak save dia tak save. You kena enter baru dia save. Okay, status working enter baru dia save. Okay, ni adalah database kita. So macam mana kita nak daripada klien kita nak baca database ni. Database ni berada dekat mana? Dekat Firebase, dekat server Firebase lah.
kita nak baca data ni dekat kita punya klien. So dia ada bagi beberapa contoh untuk kita buat ni. So you back balik kepada projek ni. Sorry, dekat project overview, pergi project overview, you nak dapatkan cara untuk sample coding ni sample coding untuk you baca database ni. Project overview. Dia ada kat sini yang bawah ni, get started by adding Firebase to your app. Okay, so ini kita nak guna Firebase dalam app kita. So kita nak buat app guna apa? Kalau nak guna iOS, you klik kat sini. Kalau nak guna Android, you klik kat sini untuk mobile. Kalau nak guna web, you klik kat sini. So saya nak guna web, saya klik kat sini. Okay, kena register dulu web kita ni. My web socket. Register. Kalau mobile, you kena buat cara lain. Kena ambil yang lain. Ni untuk web. Okay. Dia ada dua cara, app Firebase SDK. Ni dekat app kita tu. So, dalam kes saya, dekat web saya kena install Firebase punya library. Okay. Kalau saya nak install, saya kena run dia ni lah. Yes, tapi saya tak nak install saya tak nak install library Firebase, saya nak guna dekat server dia je. So kita klik dekat sini use a script tab. Jadi kita tak install, kita just baca daripada server Firebase je, library dia tu. So dia dah bagi dah, so copy lah yang ni. Copy yang ni. Okay, so kita buka balik MyFit ni, MyFit Uniza ni. Hosting kita. Okay, hosting tadi tu. So yang ni saya letak dalam public WebSocket public. Ini nak buat dekat local pun boleh sebab klien tu tak perlu web server pun. Tapi ini saya nak buat dekat server. Supaya you boleh praktis nanti hari Khamis you kena buat benda seperti inilah. Nampak pula. Alright, so saya kena masuk saya sebagai admin ni, saya boleh tengok semua. Okay. So saya nak buat folder WebSocket saya. WebSocket, dah ada folder WebSocket. Test Firebase. Okay, test Firebase. So saya create satu file baru. Index.html. Create. Okay, so file ni kita edit, kita paste yang dekat yang kita dah generate daripada Firebase ni. Copy yang ni. Okay, letak dekat kita punya kode ni. Okay, save. Okay, cuma ni dia tak tunjuk cara kita nak. Kalau tengok sini, dia just baca get analytic dia tak tunjuk cara nak baca database tu Okay, so nak baca database kita kena pergi dekat refer balik kat sini. Dia tak database ke? Ya, saya nak cari dia punya tutorial dia tu. Kat mana? Okay, kalau tak jumpa, search je. Firebase, real-time database, JavaScript.
Okay, sini. Okay. So ni kita guna JavaScript ya. So dia ada kat sini, kalau you nak masuk ni Firebase google.com/database web start. Kalau you guna Android, you klik kat sini lah. Okay, ini web. To get started, so ini ya. So kita kena copy yang ni, coding ni untuk initialize database. Okay, ni analytic, kita nak tambah lagi kat sini untuk database. Okay, so ni database, kita dah connect kepada database kita. Okay, seterusnya. Kita nak read ya. So pergi terus kat sini, read and write data. So kita nak read je. Write tu tak perlu kita buat read saja. Okay, so dia kena ada kat sini, kena import kena ada import kat atas ni database Tapi kalau kat sini you tengok dia tak specify HTTP. Ini maksudnya dia guna yang library yang kita dah install. So kalau kita nak guna library yang daripada server kita ni, dekat sini so Firebase ni tukar je yang ni kepada tapi saya buat baru, copy yang ni. Ini Firebase database Okay, so kita nak import apa? Kita nak import yang ni get database ni, function ni. So kita kena tulis kat sini get database, import daripada file ni. Right? So ada lagi tu baru baca database dia. So macam mana nak baca data dia? Ni kena 3 benda, reference dan on value. So kena tambah lagi reference dan on value tu. Reference on value. 3 benda ni kita nak import daripada file ni So kita akan guna kat bawah ni. Okay, kita dah guna get database. So kita nak baca data. So just copy je yang ni. Ini get database dah ada. So kita copy yang ni Sorry, dia kena yang ni Copy yang ni. Kat sini Okay. Saya buat data kat sini So, kita tengok sini saya ubah yang ni, sini pun saya kena ubahlah data. Ataupun data. Saya buat sini main data lah, main data. Sini pun kena buat main data. Okay. So, ini cara nak baca database ni read database. Okay, read database. Basically ni kita tak guna, boleh buang pun Yang ni tak guna. App tu kita guna. Okay, ni nak read database. So, kalau tengok kat sini, database kita adalah nama dia database So, copy ni, nama variable ni database. So, instead of DB ni, kita tukar kepada nama database. Okay. Dan saya nak baca yang post Suhaila tadi tu. Kalau kita tengok kita punya Firebase ni, database kita. Ni nama database, so saya nak baca yang Suhaila ni. Maksudnya /Suhaila dan saya nak baca date and status. Okay. So ni kena buang. Okay, kita baca database /Suhailan macam tu. Ni tak perlu kot slide depan ni, kita slide belakang je. Okay, so ini tak perlu ubah apa-apa. So ini adalah data dia. Siapa yang dia baca tu, ini adalah data dia. So kita nak baca data tu date data untuk date. Ni saya buat date. Dot date. Sebab kalau tengok kita punya database ni, dia ada date, ada status. Date and status. Okay, so sini date, satu lagi status.
Snapshot tu kita maintain sebab sini kita guna snapshot lah. Nak guna ads pun boleh tapi ni adalah nama variable lah. So ini kita copy daripada coding dia. So ini adalah status. Okay, kita just print je kat bawah tu console.log date. Satu lagi status. Okay, save. Kita buka coding kita tadi tu. Di sini kita buka file ni dekat ni under test Firebase. Test Firebase. Okay, so kita kena inspect lah sebab saya tak view kan dekat screen ni, saya view dekat console je kat bawah ni. Okay, ini Firebase does not export value on value lah. Ada error ni. Okay. Buang ini ya. Tengoklah. Fresh balik. Ini maksudnya ini salah database ke apa? Kita tengok kat sini. Database. Bukan. Ini library dia. So ni library dia. Tengok ni ada je ni. There is scripted module. Ada tak file ni? Okay. Okay, on value dia. On ni, O tu huruf kecil ya. O tu huruf kecil. Ini huruf kecil. Okay, save. Refresh. Alright, so nampak dia sudah berubah kat sini ya. So saya nak push value ni ke dalam browser ni. So kita buat dekat atas ni, div id sama dengan data ataupun data div lah. Okay, kita nak post apa saja value yang saya baca dekat sini ni ke sini ke dalam ni. Okay, macam mana nak refer yang ni, kita guna JavaScript. So instead of console log ni, saya akan buat document.get element by id, and then id tu adalah yang ni lah, div ni. Okay, div ni dot value dia kita akan buat date plus dengan space sedikit, combinekan dengan status. Right. Ada error, document get element by id value. Okay. Tak keluar. Okay, ni keluar, cuma yang tu tak keluar. So dia bukan value lah. Value ni kalau guna input lah. So ini div. Kalau div ni dia adalah dalam ni. Dalam ni kita panggil sebagai inner HTML lah. Inner HTML. Refresh. Okay, dia keluar kat sini ya. So you tengok sekarang saya nak tunjuk macam mana yang disekatakan sebagai real time tu. Okay, ini saya punya website. Saya punya sistem belakang ni. So, bila saya ubah coding dekat sini, dekat database saya ni, kat Firebase,
Tak nampak pula. Okey. Saya tukar status working ni kepada in progress katakan. Ya, you tengok dekat sini dia akan berubah automatik ya. Ini saya tukar dekat Firebase, saya enter, kat sini automatik dia akan berubah. Saya enter, pak dia berubah. Itu real time tau. So ni web socket. You tak refresh pun benda ni ya. So bila berubah je dekat database dekat sini, lama database tu berubah dekat server, automatik dia update kat sini. Tu real time web socket. Okey. Boleh faham ah? Tapi kita punya database ni mesti real time lah. Real time tu maksudnya web socket lah. Web socket tu kita boleh develop sendiri ya. So ini kita guna Firebase server untuk web socket tu. Tapi web socket tu kita akan develop sendiri nanti minggu ketiga. Alright, itu saja untuk hari ini. Kita sekadar belajar apa itu web socket. You dapat visualize. So hari Khamis nanti you kena buat, saya akan letak instruction nanti. So basically apa you kena buat, you kena masuk dekat my feed ni, you kena buat macam saya buat ni. Okay. Lebih kurang macam ni tapi lain sikit-sikit lah. So copy je, coding ni copy je. So nanti video ni saya share lah.